Jadi akhirnya vaksin sudah tiba. Satu hari yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia selepas lebih kurang setahun kita menunggu. Kita tahu perincian fasa-fasa yang akan dilaksanakan. Fasa 1, 2 dan 3 dalam pemberian vaksin. Fasa pertama kira-kira 500,000 orang frontliners, petugas barisan hadapan. Tapi selepas vaksin akhirnya tiba di tanah air awal hari ini, apa seterusnya? Khasnya untuk kebanyakan populasi rakyat biasa yang akan divaksinasi pada fasa terakhir. Fasa 3. Apa selepas ini dan apa proses yang perlu anda tahu? Saya bersama dengan Profesor Dato' Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM atau mungkin lebih dikenali dengan nama lamanya adalah HUKM, salah satu hospital yang akan memainkan peranan yang penting dalam inisiatif untuk memvaksinasi semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum Dato'. Pertama sekali mungkin apa perasaan Dato' dan juga pasukan frontliners di sana melihat ketibaan vaksin akhirnya tiba di Malaysia pagi tadi? Waalaikumsalam, Saudara Rahman. Terima kasih kerana menghubungi saya untuk menceritakan perkara ini. Sebagai salah seorang rakyat Malaysia, kami amat rasa bangga kerana apa yang telah tunggu telah tiba dan insya-Allah kebaikan vaksin ini dapat dirasai oleh semua rakyat Malaysia. Khasnya kepada UKM, Hospital Chancellor Tuanku Mukhris telah dipilih sebagai salah satu pusat pemberian vaksin. Jadi dengan tugas yang mencabar itu, kami sedia memikul tanggungjawab tersebut dan persediaan rapi yang telah dibuat bersama kolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia telah bermula daripada awal Januari sehingga sekarang dan alhamdulillah di peringkat akhir kami telah bersedia untuk menerima vaksin untuk pemberian kepada frontliners kami dan juga kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, Lokman. Baik. Datuk, kita tahu prosesnya secara asas, 3 fasa dan sebagainya pemberian vaksin akan dilakukan bermula hujung bulan ini, diawalkan seperti yang diumumkan oleh kerajaan sebentar tadi. Tapi di sana, di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, bila HCTM akan mula menerima bekalan vaksin dan di sana sekurang-kurangnya bagaimana sistemnya yang akan diberikan kepada orang ramai kelak? Terima kasih, Lokman. Koordinasi untuk pemberian vaksin di HCTM telah dimulakan pada awal Februari selepas kami telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, untuk HCTM, pemberian vaksin, kita terima bekalan vaksin daripada Hospital Kuala Lumpur dan kita menjangkakan untuk frontliners kami di fasa pertama ini lebih kurang 4,130 orang frontliners di HCTM akan menerima vaksin ini bermula pada minggu depan seperti yang dijadualkan. Jadi jadual lengkap telah diberi berdasarkan kolaborasi dengan KKM dan kita menjangkakan proses pemberian vaksin untuk dos pertama dan dos kedua untuk 4,000 akan berlangsung selama 6 minggu, Lokman. Jadi untuk persediaan itu kami telah memulakan gerak balas daripada pihak kami di mana koordinasi daripada simpanan vaksin telah dilakukan di sini dan juga kami juga telah melakukan persediaan untuk pemberi vaksin dan juga fasiliti. Perkhidmatan ini kami akan panjangkan selepas fasa pertama ke fasa kedua di mana melibatkan rakyat yang berisiko tinggi seperti yang ada penyakit-penyakit kronik dan kemudian kami akan teruskan juga untuk pemberian vaksin kepada fasa ketiga untuk rakyat penduduk sekeliling di sekitar Ceras berdasarkan kepada garis panduan dan juga penyeneraian yang akan diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Lokman. Jadi fasiliti dan infrastruktur yang Datuk sebutkan tadi itu juga agak mencabar kerana kita tahu vaksin keluaran Pfizer BioNTech ini memerlukan suhu yang sangat sejuk untuk disimpan dan untuk diangkut dan diberikan dan sebagainya. Pelbagai perkara kita perlu pastikan. Inisiatif ini juga secara keseluruhannya memang tidak bebas daripada cabaran. Apa cabaran yang Datuk dan pasukan di sana jangkakan dalam proses pemberian vaksin nanti? Cabaran utama adalah dari segi pengestoran dan keselamatan vaksin. Kalau kita boleh tunjuk di sini adalah salah satu contoh storage ataupun penyimpanan vaksin untuk ultra low vaksin yang akan digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Walaupun tidak digunakan di fasiliti kami, ini ada contoh. Dan selain daripada memastikan bahawa vaksin itu berada dan kekal di dalam sejuk beku di bawah 80 degree kan. Jadi kita ada monitoring device yang kita gunakan di mana temperature coders dan data logger perlu dipastikan untuk memastikan bahawa vaksin ini sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Dan jika kita perhatikan fridge ini juga berkunci supaya untuk memastikan bahawa
setiap pengeluaran itu direkod dengan rasmi, jadi tidak memastikan cold chain yang dikenali sebagai rangkaian sejuk dapat dipastikan sebelum dihantar kepada tim untuk pemberian vaksin. Ya. Selain dari selepas di ULTV nanti Luqman, kita akan transfer vaksin itu ke top loader vaksin container ataupun cool freezer. Ini adalah salah satu contoh yang saya boleh bekalkan. InsyaAllah kami dijangka menerima bekalan ini pada minggu hadapan dan ini merupakan tempat bekalan sementara untuk sebelum ditransfer ke pusat pemberian vaksin yang berada di berhampiran di fasiliti ini. Jadi kami memastikan bahawa keselamatan vaksin ini akan kekal terjaga terutama dari segi temperature ataupun kawalan suhu dan memastikan bahawa ianya dijamin untuk memastikan bahawa vaksin itu berkesan bila diberi nanti. Terutama vaksin Pfizer yang mana kita tahu bahawa dia sangatlah sensitif dari segi suhu ni. Dato', peralatan dan perkakasan yang kita gunakan juga perlu istimewa berbanding dengan vaksin-vaksin sebelum ini. Kita faham picagari istimewa juga perlu digunakan untuk memastikan tiada pembaziran berlaku dan sebagainya. Apa yang Datuk boleh kongsikan dan boleh terangkan kepada orang biasa seperti saya di luar ini berkenaan dengan perkakasan istimewa seperti picagari yang perlu dilakukan khas, yang digunakan khas untuk vaksin COVID-19 kali ini? Betul, Loman. Untuk vaksin-vaksin yang berharga ataupun seperti Pfizer ini, kita kena pastikan bahawa dos-dos yang diberi adalah tepat. Kerana kalau kita dimaklumkan untuk satu vial, satu botol vaksin yang dibekalkan boleh diberi untuk lebih kurang 5 penerima. Ya. Jadi dari segi cairannya, dari segi dos-dos perlu pastikan dia diberi dengan selamat dan tepat. Sebab itu dicadangkan dan telah dibekalan untuk kita yang dikenali sebagai picagari atau syringe, ya, low dead space syringe. Memang akan dibekalkan bersama dengan vaksin itu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa bezanya picagari atau ini berbeza dengan yang picagari biasa? Kalau kita lihat, ya, picagari biasa ini adalah di mana ada ruang kosong, di mana ini akan mengambil lebih kurang certain volume ataupun jumlah vaksin yang akan terbiar di situ dan ini akan mengelakkan pembaziran. Berbeza juga dengan low dead space syringe di mana jika kita beri secara pemberian terus dia tidak ada space atau sangat minima. Dan kalau saya boleh tunjukkan di skema di sini, ya, ini adalah syringe yang biasa kita gunakan di mana yang merah ini merupakan volume ataupun pembaziran isi padu vaksin jika kita gunakan syringe yang biasa, hampir lebih kurang 92 mikroliter, walaupun nampak sedikit tetapi signifikan, ya, berbanding dengan yang dikenali sebagai low dead space syringe. Antara contoh low dead space syringe adalah syringe untuk pemberian insulin, ya, di mana kita lihat ruang untuk volume syringe vaksin yang lebih itu sangat minimal, lebih kurang 3 mikromil saja. Jadi ini menunjukkan perbezaannya antara low dead space syringe dan juga high space syringe yang biasa. Dengan menggunakan syringe ini kita akan membolehkan vaksin yang dibahagi kepada 5 penerima itu dapat dibekalkan secara serata dan ini adalah salah antara langkah yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan pembaziran vaksin. Selain daripada itu, kita pastikan penjadualan pemberian vaksin ini juga perlu diatur secara rapi. Kami telah menerima apa yang dikenali sebagai line listing, ya, daripada KKM dan kami dah diselaraskan dengan MySejahtera di mana jadual pemberian itu adalah berdasarkan kepada jadual yang telah diberi dan penjadualan itu kami telah selaraskan untuk setiap kaki tangan di fasa pertama ini supaya bila kita keluarkan vaksin daripada cool box sementara itu, kita akan pastikan pemberian ini dapat diberi dan dihabiskan mengikut jumlah yang telah dijadualkan dan memastikan kaki tangan kita sementara ini untuk fasa 1 hadir untuk menerima pemberian vaksin. Obviously kalau kita tengok, ya, apa yang telah berlaku di UK dan sebagainya di mana terdapat pembaziran vaksin di mana pendaftaran dan kehadiran mereka tidak dapat menerima sebab mereka tidak hadir untuk menerima vaksin dan bila temperature itu telah berubah selepas 6 jam, jadi kita terpaksa buang vaksin itu kerana tidak berkesan. Itu antara langkah-langkah yang kami telah uruskan dan bagi kami
Fasa 1 ini juga Luqman merupakan satu fasa yang bagus untuk kita melihat keberkesanan penjadualan, pemberian dan juga pemantauan penerima-penerima vaksin. Jadi dengan melakukan perkara sedemikian, kita akan membuat kajian semula selepas fasa ini untuk memastikan sama ada proses ini berkesan untuk fasa kedua, kerana kita amat maklum fasa kedua ini lebih ramai masyarakat atau penduduk yang akan menerima vaksin berbanding dengan fasa 1. Kawalannya pun perlu dilakukan dengan lebih rapi untuk memastikan tiada pembaziran. Okey, Laman. Okey. Datuk, akhir sekali secara ringkas Datuk, kita lihat keselamatan dipertingkatkan, kawalan keselamatan dipertingkatkan di semua pusat penyimpanan vaksin sehingga YB Karim Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi juga tidak mahu mendedahkan lokasi semua pusat penyimpanan kerana faktor-faktor keselamatan. Kita faham di HCTM itu tadi petinya dikunci dan sebagainya, tetapi adakah ada sebarang langkah keselamatan yang lebih daripada itu diambil untuk memastikan simpanan vaksin yang sangat berharga di situ dikawal dengan rapi, dikawal dengan selamat? Untuk memastikan keselamatan di fasiliti kami ini sebagai part of the risk management yang kita telah lakukan, kita akan memasang CCTV untuk memantau sesiapa yang akan melakukan aktiviti tersebut, dan juga kita akan memastikan kita ada pegawai keselamatan 24 jam, Luqman, untuk memastikan bahawa mereka yang melalui kawasan ini direkodkan supaya memastikan keselamatan vaksin itu.